Datuk Ketua, saya bangun untuk menyokong pindaan terhadap Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan saya nak menyatakan bahawa saya menyokong semua fasa-fasa yang telah pun dipinda, yang akan dipinda dalam rang undang-undang ini kerana ini serari dengan semangat pindaan yang telah pun dicadangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri Pakatan Harapan pada 29 Januari 2020 secara prinsipnya. Kerana pada 29 Januari yang lepas, mesyuarat Kabinet yang ketika itu saya merupakan Menteri di Kementerian Pengangkutan telah pun mencadangkan supaya secara prinsipnya kita menambah hukuman ke atas kesalahan pemanduan ataupun pemandu-pemandu mabuk. Kerana kita nak memberikan satu mesej yang kuat kepada pemandu-pemandu supaya sentiasa memandu dengan cermat tanpa melulu, dan kalau dah mengambil minuman alkohol, jangan sesekali memandu. We want to give a message of zero tolerance for drunk driving. Jadi pemandu mesti berhati-hati, mesti mengambil kira bahawa apabila mereka berada dalam jalan raya, mereka ada tanggungjawab. Bukan sahaja kepada diri mereka, tetapi kepada orang lain. Jadi kepada pemandu-pemandu di luar, kita mesti sama-sama dalam Dewan Rakyat ini memberikan mesej kepada mereka. Kalau dah minum, jangan memandu. Itu mesej yang kuat yang perlu kita hantar. Dan pindaan terhadap rang undang-undang ini mengenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun. Dan itu pun adalah sesuatu yang telah pun kita cadangkan masa kita berada dalam kerajaan dan kita menyokong pindaan ini pada hari ini. Begitu juga pindaan terhadap kandungan alkohol yang dibenarkan. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi bahawa kandungan alkohol kita sebelum ini agak liberal. Kerana kandungan yang dibenarkan itu lebih banyak ataupun lebih tinggi daripada apa yang dibenarkan ataupun dicadangkan oleh pihak World Health Organization WHO, di mana kita lihat ada negara-negara lain yang jauh lebih ketat dari segi kandungan alkohol yang dibenarkan. Ada juga negara yang langsung tak membenarkan. Setitik pun kalau ada minuman alkohol dalam badan, kalau dia kena, dia dikenakan hukuman. Jadi itu adalah sesuatu yang saya amat menyokong bahawa kandungan alkohol itu diturunkan mengikut had yang telah pun dicadangkan oleh WHO. Namun begitu, pindaan terhadap rang undang-undang ini memberikan satu mesej kepada pemandu bahawa hukuman yang amat berat akan menunggu anda kalau memandu selepas minum. Tetapi yang pentingnya ialah kalau kita nak menjayakan usaha untuk memastikan jalan raya kita selamat daripada pemandu-pemandu mabuk, isu integriti dari segi penguatkuasaan itu amat penting. Kerana dengan hukuman yang begitu berat, kita bimbang dia akan mendorong kepada pemandu-pemandu yang telah mabuk untuk menyogok pegawai-pegawai penguatkuasaan supaya mereka dapat melepaskan diri kalau mereka kena tangkap. Itu sebabnya saya dalam sesi soal jawab beberapa minggu yang lepas, saya mencadangkan kepada pihak Kementerian Pengangkutan dan juga kepada Kementerian Dalam Negeri. Kerana apabila rang undang-undang ini diluluskan, dia akan dikuatkuasakan oleh pihak polis. Kerana pada ketika ini JPJ tidak ada kuasa untuk menguatkuasakan undang-undang pemandu mabuk. Boleh. Cuma saya nak pastikan bahawa JPJ juga diberikan kuasa untuk menguatkuasakan peraturan ini. Terima kasih, Speaker. Saya ada satu soalan saja kepada Seremban. Memang kita sokong RUU ini. Tak ada masalah sebab RUU ini dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan disiapkan dan dibawa oleh kementerian sekarang. Tetapi saya nak tahu juga statistik sedikit. Walaupun kita bincang tentang isu mabuk dan bawa kereta dan sebagainya, apa statistiknya yang ada sekarang? Berapa orang telah dipenjarakan? Berapa telah dihukumkan? Berapa kemuatan di dalam jalan raya? How many deaths due to drink and driving? What is the data that we have in terms of MVAs, the motor vehicle accidents, yang terlibat dengan minuman
dan juga yang tidak. I think it's better for Parliament to know the exact number yang kita ada sekarang. Walaupun kita sokong RUU ini, tetapi data ini penting untuk kita faham. Terima kasih. Saya faham. Saya sedikit lagi saya nak masuk kepada topik itu. Cuma saya nak kata tadi ialah isu integriti. Bahawa kita nak pastikan bahawa pegawai penguatkuasa sama ada pihak polis ataupun JPJ mesti ada integriti yang cukup tinggi dalam menguatkuasakan undang-undang ini. Dan itu sebabnya saya mencadangkan supaya kita melihat kepada cadangan untuk memasang body camera kepada pihak penguasa, kepada pihak polis ataupun anggota JPJ supaya apabila mereka menguatkuasakan undang-undang ini tidak ada soal bahawa mereka tidak menguatkuasakan dengan ketat. Itu saya harap dapat dipertimbangkan. Namun begitu, undang-undang mesti dipatuhi dan dikuatkuasakan dengan adil. Apabila kita meletakkan satu denda ataupun satu saman, satu hukuman kepada pemandu yang tidak bertanggungjawab atau tidak mematuhi peraturan jalan raya, kita mesti menguatkuasakannya dengan adil. Saya berasa sedikit kecewa baru-baru ini bahawa Kementerian Pengangkutan telah pun mengamalkan dasar diskaun kepada kompaun ataupun saman yang dikeluarkan oleh JPJ sehingga 70% dalam bulan kemerdekaan ini. Kita menyambut bulan kemerdekaan untuk cintakan negara. Apakah mesej yang kita nak hantar kepada orang luar, kepada pemandu yang tidak mematuhi peraturan jalan raya kalau mereka diberikan diskaun? Seolah-olah kesalahan itu boleh diskaun. Jadi itu mesej yang salah. Saya mempertahankan bahawa dalam rekod saya sebagai Menteri Pengangkutan, saya mengamalkan dasar no discount kepada semua saman di bawah JPJ. Cuma saya juga berharap bahawa bukan saja JPJ, pihak PDRM, polis juga mengamalkan dasar yang sama supaya dia adil kepada semua. Kerana ada orang mengadu kepada saya. Dia kata kalau saya bayar saman awal, lepas itu kerajaan bagi diskaun, tak adil kepada saya. Adakah kerajaan nak bayar balik kepada saya yang telah membayar had maksimalnya? Kalau saman RM300, bayar RM300. Sekarang ini ada diskaun 70%, hanya bayar RM90. Tak adil lah kepada pemandu yang telah bayar mengikut masa ataupun mengikut kadar saman yang telah ditetapkan. Jadi itu saya harap dapat dikaji balik supaya Kementerian Pengangkutan mengamalkan satu dasar bahawa tidak ada diskaun diberikan kepada saman. Salah-salah lah. Kalau mereka kena saman, kena bayar saman. Supaya pengajaran kepada pemandu yang tidak mengikut tidak mengikut peraturan jalan raya, mereka akan dapat dididik dan tidak mengulangi kesalahan mereka. Supaya mereka menjadi seorang pemandu yang berhemah, pemandu yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan orang lain. Untuk menjawab soalan daripada rakan saya, memang betul bahawa statistik kemalangan jalan raya dalam negara ini agak tinggi. Jumlah keseluruhan kemalangan maut di seluruh Malaysia bagi tahun 2015 hingga Mei 2020 adalah sebanyak 34,891 kes jumlah maut, kemalangan maut. Purata hampir 7,000 setiap tahun dalam 5 tahun yang kebelakangan ini. Ini jawapan daripada pihak Kementerian Dalam Negeri. Tetapi jumlah kemalangan yang maut yang tinggi ini sebenarnya bukan disebabkan oleh pemandu mabuk sahaja. Pemandu mabuk mungkin hanya 1% yang menyebabkan jumlah kemalangan maut. Yang paling banyak ialah mengikut pecahan kenderaan mencatatkan bilangan kematian tertinggi adalah pengguna motosikal, iaitu sebanyak 22,375 kes dalam tempoh yang sama. 64%, hampir 2/3 daripada jumlah kemalangan maut melibatkan penunggang motosikal. Mungkin ada yang cuai, ada yang memandu dengan tidak bertanggungjawab, melulu, begitu laju, nak jadi Superman dalam atas jalan raya yang menyebabkan kemalangan maut. Jadi, saya faham bahawa di Kementerian Pengangkutan, kita ada satu jabatan khas untuk advocate keselamatan jalan raya, iaitu JKJR, Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Kempen yang paling utama oleh JKJR ialah memastikan dan menggalakkan penunggang motosikal memakai topi keledah. Dan JPJ menguatkuasakan peraturan ini. Dan saya merujuk kepada satu berita yang orang kampung tak faham. Dia ingat dekat kampung ini tak payah pakai topi keledah. Ini berita pada 9 Mac tahun ini. JPJ mengatakan bahawa perlu pakai topi keledah walau hanya di jalan kampung. Dan ini di JPJ Terengganu. Op khas JPJ Terengganu. 114 saman dikeluarkan.
71 membabitkan tidak memakai topi keledah. Tetapi masalahnya ada ramai orang melihat remeh perkara ini. Tak pakai topi keledah. Termasuk pemimpin-pemimpin negara. Termasuk menteri. Termasuk ahli parlimen. Terutamanya dalam kempen pilihan raya kecil. Setiap kali pilihan kecil ada oranglah politik, terutamanya pemimpin negara, nak tunjukkan mereka bahawa mereka dekat dengan rakyat, ambil motosikal. Tapi ambil motosikal tak apa. Pakailah topi keledah. Tak pakai helmet. Tunjukkan satu contoh yang baik. Saya nak tunjukkan beberapa contoh hari ini. Dalam kempen PRK Slim baru-baru ini. Yang masih berlaku. Yang pertamanya, Yang Berhormat Pekan. Mantan Perdana Menteri. Pakai songkok. Malu apa bosku? Sebagai mantan Perdana Menteri, boleh kempen, tak ada masalah. Ambil motosikal, tak ada masalah. Pakailah topi keledah. Saya bimbang nanti Yang Berhormat Pekan jatuh nanti. Kemalangan. Saya nak menjaga keselamatan Yang Berhormat. Yang Berhormat, dia pergi masjid dekat je Yang Berhormat. Nak pergi masjid. Dekat Depan pun masjid kena saja pakai. Berhormat. Balik, Jangan jadikan jangan. itu sebagai isu Yang Berhormat. Semua ambil gambar saja Kalau mungkin. nak bahas, kita Mungkin bahas semua ambil untuk gambar demi sajalah rakyat, dengan- untuk rakyat. Ni Okey, nak- tak apa. saya ada di situ nak pergi sembahyang Jumaat tu. Okey. Dekat je. Baling. Selain Baling. Pekan, Baling. Yang Berhormat Baling. Sila teruskan ke isu yang berkenaan lah ya. Terima kasih. Selain Pekan, Bagan Datuk. Lepas ni, Menteri Belia dan Sukan. Ada lagi, Menteri Wilayah. Salon Barisan Nasional untuk PRK Slim. Rakan lama saya, mantan Menteri Besar Negeri Sembilan, Timbalan Presiden UMNO. Ada ramai lagi yang saya tak ambil gambar lah. Saya nak bagi tahu bahawa gambar-gambar ini saya akan hantar kepada pihak JBJ. Saya sarankan penguatkuasa JBJ hantar saman kepada orang-orang ini. Jangan bagi buka. Tunjukkan bahawa kita menguatkuasakan undang-undang secara sama rata. Pihak JBJ yang duduk di belakang sana jangan bimbang. Ada backup daripada Perdana Menteri. Sebab Yang Berhormat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan semalam, tak ada pilih kasih. Semua sama rata. Kalau menteri buat salah pun, menteri kena. Jadi tunjukkan bahawa kita mengambil tindakan. Supaya kita hantar satu mesej kepada orang ramai. Pakai topi keledah ini penting untuk menyelamatkan nyawa. Untuk memastikan keselamatan kita sendiri. Saya harap perkara seperti ini kita tunjukkan contoh sama-sama. Yang Berhormat ini boleh carilah Facebook saya. Sepanjang saya jadi menteri, kalau saya masuk kampung orang asli pun saya pakai topi keledah. Saya bagi tahu kepada pegawai-pegawai, kalau panggil saya naik atas motosikal walaupun di atas pentas, kena pakai topi keledah. Kerana itu mesej yang kuat yang kita kena hantar, contoh yang baik, teladan yang baik sebagai pemimpin negara kepada orang ramai. Walaupun perkara yang dilihat remeh-temeh. Tetapi kalau perkara remeh-temeh pun kita tak ikut, bagaimana kita nak ikut peraturan? Jadi saya harap peraturan-peraturan ini dapat dikuatkuasakan dengan adil, dengan baik, dan semoga apabila kita meluluskan pindaan ini, ia memberikan mesej yang kuat kepada semua pemandu. Sama ada pemandu mabuk ke, tak mabuk ke, ataupun penunggang motosikal, supaya sentiasa kita menjaga keselamatan di atas jalan raya. Dan saya harap ini kita jangan cari populariti. Sesiapa saja duduk di atas kerusi Menteri Pengangkutan, saya harap menjadikan road safety sebagai prioriti utama dalam Kementerian Pengangkutan. Dengan itu, saya mohon menyokong pindaan undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.